Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perbincangan kita dan juga muzakarah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu dan juga maklumat daripada masa ke semasa. Yang kedua, kita masih lagi dilanjutkan usia dan juga dikurniakan dengan berbagai-bagai nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga-moga dengan segala nikmat dan juga pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala itu dapat menambahkan lagi keimanan, kesabaran, keyakinan, kesungguhan kita dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhadarah yang lalu kita berhenti muka surat 200. Saya 210. 210. 208. Oh. Yang mana? Setiap Muslim. Okey. 208 ni Al-Kitab bi Kitabatil Jawiyah. As-Safuh ana dia punya muka surat 280. 200 makna 200 wa 80 itulah 8 atau 80 wa 200. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi fid darain amin. Kata penyusun ataupun kata penulis kitab ini, yang mana kitab ini asluhu dalam bahasa Arab. Asal kitab ni bahasa Arab. Masa saya dekat Jordan dulu, kita belajar tauhid pakai kitab inilah. Orang yang sama juga, cuma yang ini sudah terjemah dalam bahasa Melayu. Masa saya dekat Jordan dulu, silibusnya yang inilah dalam bahasa Arab. Tidak susah dan juga tidak senang. Kerana akidah ni, masalah akidah tu yang susah. Akidah tu memang pelik. Sebab kadang-kadang saya perhati dalam WhatsApp tu, banyak orang bicara tentang Tuhan. Dia kata Allah Ta'ala tu turun dari langit ke bumi macam mana. Jadi meraban tebin dia mau cakap. Lalu teman pun nyampur. Teman kata, kamu tahu ke Tuhan turun dari langit macam mana? Dia mana bersedia ke, dia terojun ke atau macam mana? Sebab kadang-kadang dibahaskan itu maknanya tak masuk pada akhir. Sebab benda yang maknanya tentang Tuhan, bersemayam ke ataupun dia turun ke, tak ada orang tengok Allah Ta'ala. Jadi lebih baik kita kata wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tapi wallahu a'lam, dia mau ikut belajar terlebih tinggi ke macam mana, saya pun tak berapa faham. Apalah gamak jadi macam ni. Jadi tak layak kita bicara benda yang kita memang tak tahu. Sebab itu tauhid ni tuan-tuan, kita bukan mengkaji zat, kita hanya belajar tentang sifat. Kalau kita mengkaji ataupun kita mempelajari atau cuba mendalami tentang zat Tuhan, itu bukan projek kita. Sebab zat Tuhan bukan macam tangan kita ni. Tangan kita ni ada jari, lepas tu ada dia punya darah, ada kulit, lepas tu ada tulang. Itu dipanggil zat untuk kita manusia. Tapi Allah Ta'ala bukan macam ni. Jadi bila kita bahaskan menyalahi, dikhawatiri atau dalam keadaan dangerous, boleh bawa kepada maknanya sama dengan gen-gen yang berada di Batu Kif ataupun yang sewaktu dengan ini macam tuan-tuan ni, Tuhan tak boleh. Kita bukan cara tajuk kereta, tajuk rumah, itu tak apalah, kita buat benda boleh. Tapi kita bercara tajuk Tuhan. Okey. Narji ila kitabina fi safhati 280. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid darain amin. Setiap Muslim wajib beriman bahawa setiap orang hamba akan dihadapkan kepada Allah. Dan Allah menghisapkan amalannya tanpa wasitah, iaitu perentaraan. Wasitah cakap Arab ya.
Islam al-wasatiyah. Contohnya, ataupun bila kita belajar najis terbahagi pada 3. Yang pertama mughalladhah, yang kedua mutawassithah, yang ketiga mukhaffafah. Dia makna bunyi dekat-dekat. Tapi wasithah ni maknanya perintaraan. Tapi sini dia kata tanpa perintaraan. Diriwayatkan daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda. Tuan-tuan, hadis ni ialah kita baca je lah. Tapi dalam ini kitab boleh akhrajahul Bukhari wa ghairuhu. Mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kalau tuan pengarang tak pelentung, dia kata ini Bukhari, kira okey lah. Hadis ni sahih. Untuk lebih jauh tuan-tuan, bukalah kitab Sahih Bukhari. Kalau ada. Kalau tak ada, kita carilah roti jala dengan cicak kari. Kalau ada kitab Sahih Bukhari, cari. Kalau tidak, itu saya tak tahu. Tuan ya? Faham tuan-tuan ya? Jadi ini hadis, tak boleh main-main. Makna kita kena balik kepada di mana datang. Sahih Bukhari ke Sahih Muslim kata yang seumpama dengan kata Nabi, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu yawmal qiyamati laysa bainahu wa bainahu turjuman summa yanzuru fala yara shay'a qaddamah summa yanzuru baina yadayhi fatastaqbilahu an-nar wa faman istata'a minkum an yattaqiya an-nara walau bi syiqqi tamratin falyaf'al. Apa gambar manggah di gambarnya? Dia nak ngabar yang sebenarnya Tuhan ini akan mengadili manusia. Sebab takkan orang penat-penat semayang, Tuhan tak nak bagi sesuatu kepada orang yang semayang. Takkan tuan-tuan yang duduk sejam terpekor dengar kuliah maghrib, sanggup tinggal di rumah itu anak, cucu, ada yang baru kahwin, bini kedua, ketiga, keempat, tinggal di rumah, tak bawa kemari, terpekor sini 1 jam, tambah pula semayang sekali, betul nak balik ke rumah dekat-dekat juga sejam setengah 2 jam. Takkan Tuhan tak bagi sesuatu? Tentu Tuhan kata faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Mana-mana manggah baik yang kita buat, tentu Tuhan akan balik. Walaupun dia tu macam gaya seekor semut. Kata mungkin barangkali sebentuk ataupun secubit ataupun sebutir daripada debu. Jadi makna Tuhan akan berikan balasan. Lantaran daripada dia nak bagi tahu Tuhan itu akan menghitung amalan manusia, maka disertakan hadis Nabi ini. Hadis yang telah kita baca tadi, maksudnya daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun dari kamu melainkan Allah akan bercakap dengannya di hari kiamat. Di sini kita tak boleh bercakap dengan Tuhan. Orang kapur kita mimpi tiba-tiba awak semalam contohnya telah pun bersembang dengan Allah Ta'ala. Kata Tuhan, makanlah nasi dengan gulai tempoyak, heruplah gulai tempoyak. Itu jawabnya sudah tak betul. Tak ada orang yang akan bercakap dengan Allah Ta'ala di atas muka bumi yang sedang kita duduk ini, kecuali yang ada bersembang, yang ada bercakap, yang kita dengar cerita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan besok kita mimpi ngaburkan pada orang awak sudah bersembang dengan Allah Ta'ala. Jadi yang itu maknanya ghairu maqbulin aqlan. Ya. Tapi dah hari kiamat lain. Hari kiamat ni kita memang ada satu hari jadualnya menziarah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dah kita ziarah Tuhan, banyaklah repiknya, banyaklah sembangnya, banyaklah dia punya apa kata orang sorenya ataupun yang seumpama dengannya. Bila masanya tunggu dunia ni hancur pecah, kemudian tunggu selepas kita makna di alam barzakh, Tuhan tukarkan dunia ni kepada dunia baru dipanggil dengan nama alam akhir. Itu jam kita akan jumpa dengan Tuhan. Golongan ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan kita maknanya akan menengok Tuhan. Adapun golongan Mu'tazilah, puak-puak Mu'tazilah,
Demo ni kata tak boleh tengok Tuhan. Jadi tuan-tuan nak mana? Nak tengok kita? Tentu hendak kan. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, kita maknanya diyakinkan oleh imam-imam ahli sunnah wal jamaah yang dipelopori oleh Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Maturidi dan juga seterusnya Imam Ghazali itu yang seumpama dengannya, maka kita yakin kita akan dapat melihat Allah Taala. Tengah sedap makan laksa dalam semula, sedap makan roti jala dengan kicap kari, maka tiba-tiba Tuhan menjelma. Tinggi roti jala dengan kari, apa daging unta ataupun daging pelandung tinggi. Tinggi laksa kuali, tinggi laksa laksa buyung. Laksa buyung pun tinggi. Pasal Tuhan tu lawa. Tinggi semua. Bila tengok je Allah Ta'ala, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tak ada orang yang paling hebat, yang paling lawa, yang paling itulah dia Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tuan-tuan, kita kena faham macam tu ya. Mudah-mudahan Tuhan maknanya meletakkan kita, menggolongkan kita di kalangan hamba-hambanya yang beramal, yang saleh dan tempat yang layak dengan kita diberikan itu ialah syurga Allah Subhanahu wa taala yang bukan macam syurga dunia. Tidak ada di antaranya dengan Allah pun terjemah. Tak ada tukang terjemah. Direct terus. Tak ada kona-kona, tak ada terjemah, tak ada. Tak payah pakai translate, tak payah. Kemudian ia memandang maka tidak nampak suatu pun di hadapannya. Kemudian ia memandang di hadapannya, maka disambut oleh api neraka. Maka barang siapa yang berkuasa menjauhi dirinya daripada api neraka, walaupun dengan kebajikan bersedekah sebelah buah tamat, maka hendaklah ia berbuat. Maksudnya neraka tu sebenarnya bagi kita tak syiar, tetapi kita tak mampu untuk berhadapan dengan neraka. Ada tuan-tuan yang teringin nak masuk neraka. Awak kata, Ustaz, awak suka benar masuk neraka. Itu memang tengin betul orang. Ahli sufi, kalau tuan-tuan buka dalam kitab Jauhar Mawquf, Al-Jauharul Mawquf ya, bila dia mendendangkan di waktu malam, tuan pun hafal itu kan, Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi Allah fahabli taubatan waghfir zunubi fa'innaka ghafirul zambil azimi. Jadi rasa-rasa tuan-tuan biasa dengar ada pernah dengar? Kalau tak pernah dengar, jawabnya dia tu memang dengar Hindustan. Kalau tak pernah dengar juga tuan-tuan, dengar-dengar, cari apa nama ustaz tu baca tadi, apa kemanggapnya. Itu ilahi lastu firdaus katanya. Ya Allah, syurga itu aku bukanlah ahlinya, aku tak layak. Tapi wala bagaimanapun, wala aqwa ala naril jahim, aku tak mampu nak masuk neraka. Bukan tak mampu, macam mana tak lalu nak menerima azab daripada api neraka. Sebab api neraka yang di sana tu 69/70. Yang atas muka bumi ni, jumlah dari zaman Nabi Adam dicampur-campur sampai malam ini, sampai besok, sampai akhir zaman besok pun jumlahnya baru 1/70 kepanasan. Yang menanti dalam neraka itu 69/70. Jadi kalau nak test juga kadang baliklah rumah. Carilah lilin ke, pelita ke, ataupun dapur gas ke, tak cari. Nohingnya, tak salah lama tuan-tuan, nanti 15 minit cukup. Tak salah lama 50 minit ramai. Seminit? Seminit pun dah mangkuk.
Itu. Kalau yang ini pun tak lalu kita letak jari kita, walaupun semeling seumpamanya, mana neraka lebih berat daripada jari. Sebab itu kata dia, wala aqwa ala naril jahim. Aku tak ada kekuatan untuk berhadapan dengan api neraka, api neraka. Allah fahabli taubatan waghfir dhunubi. Ya Allah, terimalah taubat ayat ini. Sesungguhnya kamu itu yang memberikan ampun. Jadi kata di sini, kalau sekiranya kamu maknanya boleh buat aku juga bentuk kebajikan, walaupun kamu sedekah dengan sebelah daripada taman untuk ngelakkan daripada api neraka, buat ayo. Apa maknanya? Buat ayo. Contohnya katalah malam ini, contoh tuan kan, ini semua datang mengaji. Kita ni mungkin banyak dosa. Kita dah ambak dah malam-malam mengaji ni berapa orang datang. Wah, kita jamu lima ni makan sepinggan seorang dah. Dengan niat, ya Allah, kalau ini merupakan kebajikan bagi aku, tidak aku besok terlibat masuk api neraka. Jadi orang yang datang lebih ada ngaji, taburkan malam ini tuan-tuan, sepinggan ni, jangan lebih. Dia punya seronok. Dia mau tanya apa itu, malam besok ada ke? Dia mau nak datang lagi, nak datang ngaji, nak datang manfaat, datang segala-galanya. Sebab itu saya kata tuan-tuan, itu kira jamu semua macam malam ini. Ini sudah kira hebat lah. Dia kata walaupun sebelah tamat, bisyirki tamrid. Pasti mana syak maknanya, iaitu belah. Sebelah daripada tamat. Okey, buat kebanyakan tuan-tuan. Mana-mana ajak kita, opah kita, mak kita, saudara kita dah meninggal, buat tahlil. Dari duit kita, jangan ambil duit demo, duit kita. Buat tahlil, panggil 10 orang ke, 18 orang ke, 40 orang ke. Buat tahlil, sedekahkan pada yang telah mati, jamu demo dimakan. Penat demo baca, kita jamu demo makan. Pahala demo baca tu, maknanya kita lanjutkan kepada orang yang mati. Buat aku kebajikan. Itu contoh. Banyak lagi kebajikan-kebajikan yang lain yang mungkin barangkali boleh kita buat, yang boleh kita tasawurkan atau boleh kita gambarkan, boleh kita fokuskan, boleh kita bayangkan. Banyak lagi kebajikan. Banyak kebajikan tuan-tuan. Ubat orang sakit kan. Tentu ubat orang sakit. Orang datang ni Ustaz baru ni. Apa cerita? Tak tahulah dia ipu awak. Ngapain tu lah. Ustaz kata, dia ni laki-laki. Okey, bagus. Laki-laki tu hang rezeki dah. Apa masalah ni? Masalahnya bila malam masuk dalam bilik, dia dah pakai pakaian perempuan. Macam mana gaya faham ni? Dia ni pondan ke apa ke? Tidaklah pondan Ustaz. Ada. Memang betul. Dia boleh pergi beli yang apa yang perempuan pakai tu dia pakai dong. Siapalah saya kata kau, nanti bawa dia jumpa saya minta dengan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tu makbulkan, perkenankan, mudah-mudahan dia boleh berubah. Mungkin mungkin dia tension kawan tu. Dia nak kahwin tapi tak ada orang doa dia. Gamak lah, awak kata gamak lah. Bawa lah. Bila bawa, saya tengok. Tak mati perut saya. Takkanlah orang macam ini pula nak pakai pakaian perempuan. Tak logik benar pada akhir. Saya tengok orang tu pondan pun tidak, memang orang lelaki betul. Jadi maknanya ada benda-benda yang lain. Rupanya bila saya tanya sikit, demo ni beramuk dalam rumah dengan bapaknya biasa umpama. Tak apa saya kata. Bawa air 7 botol, bawa daun bidara, bawa lemak sikit, betul bawa lah sikit apa namanya habbatus sauda biar teman baca. Kalau Tuhan izinkan maka dia penyembuh. Yang lain teman tak. Itu pun tolong orang juga. Tolong apa yang boleh kita buat kita. Tolong. Tadi orang telefon saya, Ustaz, tengok nombor Kuala Lumpur. Saya tak angkat. Kali kedua tengok nombor itu juga. Saya angkat. Ustaz asli ke? Ya. Apa cerita? Saya daripada SSM. Awak pernah risau lah. Nilai macam ni. DPR. Sebelum dia cerita. Apa nya? Itulah kami sedang siasat kata dekat Riverfront, dekat Ipoh tu apa semua.
apa sebab saya dengan riverfront. Dia kata nak manggil ustaz ceramah kepada pegawai-pegawai. Oh, ya. Awak kata serabut putih aku kena mentajuk pun awak berhutang dengan orang ke apa? Jadi tak ada langsung talian dengan awak. Boleh ustaz? Tak apa. Kalau suruh ceramah, boleh. Bagi je tajuk apa nak ceramah. Biar teman ceramah. Rupanya dia nak ngabur kan. Kita kena adil dalam membuat siasatan. Kadang-kadang pasal dia tu tak apa, kita ngap kenakan dia bayar. Tak boleh. Dia suruh awak ceramahkan ke demo. Saya kata apa? Itu okey. Awak ni nak kata dia apa? Demo. Kaitkan awak dengan SSM dari riverfront. Apa benda tajuk semua ni? Tuan-tuan, kita ni itu kata bila orang minta tolong, kalau boleh kita tolong. Kalau tak mampu tolong, kita boleh call kita punya kawan. Yo, ni ada orang minta tolong, Mika boleh ke tolong? Awak kaya dah terkapur lah tak dapat. Mika boleh tak? Kawan kita tolong. Itu kerja kita. Kita tak mampu juga nak tolong, udah. Apa nak tolong kan? Dah kita pun tak mandang. Dah ada dia punya man ni, tak mampu nak buat. Kita tak upaya lah. Jadi sini tuan-tuan ya, kalau kita nak masuk syurga, ngelak lagi neraka, bersedekah lah dengan buat kebajikan walaupun maknanya sebelah daripada tamat. Sebelah tamat ni berapa duit? Ada sampai RM2? Tak ada. 2 kupang. Gamuk mungkin ada 2 kupang, sekupang guna duit. Takkan dia bagi sebelah tamat pun tak boleh gamuk angkut. Bagi. Tuan-tuan ni kita ni sekarang ni apa nama Jamadil Ula. Jumadal Ula ataupun Jamadil Awal. Jadi sikit lagi nak pergi Ramadan. Tuan-tuan dah siap lah. Masjid ni aku nak bagi tiap-tiap orang yang datang besok aku nak bagi sekotak daripada tamat. Kira. Berapa orang dia malam dia ada? Lebih kurang 100 orang. Dia pun prepare lah 100 kotak kali dengan RM10, RM1,000. Banyak. Jadi maknanya banyak pahala tu. Bagi orang berbuka ni cukup pahala. Lebih-lebih lagi yang kita bagi tu al-fuqara wal masakin. Boleh ke bagi orang kaya? Bagi orang kaya boleh, tak ada masalah. Orang miskin kita kata sedekah, orang kaya kita kata hadiah. Nak bayar. Pahala tu tak dapat. Namanya cukup. Hati nak bagi pada anak. Anak tak ngapa. Tak ada masalah. Tapi kalau bayar zakat pada anak tak boleh pasal kita memang wajib nanggung anak. Udah. Beraban tebing. Bayar. Itu tak kena dengan tuan ni. Okey. Jadi buatlah apa juga kebajikan, ini amalkan segala kebajikan, semoga-moga dengan kebajikan tadi maknanya Allah Taala memudahkan ataupun menempatkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tidak meletakkan kita ke dalam api neraka. Dan termasuk dalam arti menghadap Allah Taala juga iaitu memperlihatkan amalan manusia yang dengan demikian mengakulah umpunya amalan itu dengan dosa-dosanya. Jika ia termasuk dalam golongan orang-orang yang selamat, iaitu orang-orang yang diberi suruh amalannya, suratnya, buku dia, diberi surat amalannya dari pihak kanan, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa, memudahkan hisapannya, memasukkannya ke dalam syurga dan tidak menyiksanya ke dalam neraka. Ada pun mereka yang banyak maksiatnya, iaitu mereka yang diberi surat buku amalannya dari pihak belakang, maka ia akan dihisap. Disoal satu persatu setiap dosa kecil dan besar. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ahadun yuhasabu yawmal qiyamati illa halak." Faqultu ya Rasulullah, alaysa qala Allah subhanahu wa ta'ala, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama dhalika al-'ard wa laysa ahadun yunaqashu al-hisabu yawm al-qiyamati illa 'uzzib. Akhrajahu al-Bukhari. Jadi gini tuan-tuan ya. Dosa ni yang kita lakukan di atas muka bumi, ditoleh oleh yang belah kiri. Dosa yang kita buat, minum arak, bunuh orang, atau buat fitnah, atau mungkin mangkali kita mencuri. Yang belah kiri ditoleh. Yang belah kanan hak mana-mana yang baik. Semayang kita duha, semayang kita tahajud, mengaji kita, mengajar kita, tanggung anak bini makan, bagi anak pergi sekolah, masukkan anak ke universiti ataupun yang seumpama dengannya. Yang belah kanan catat kebajikan.
Besok di hari kiamat, dia akan melayang-layang. Buku tak akan melayang. Melayang buku. Jadi di mana terima tu? Kalau kita terima daripada pihak belah kanan, layang-layang, oh, yuk katanya, ambil, sambut belah kanan. Maknanya kita ahli syurga. Tapi kalau kita sambut dia daripada belakang, maka mangkorlah kita pada ketiga. Jadi kita anggap macam ni lah tuan-tuan ya. Pasal kita ni orang awam. Bila orang awam, setiap amalan yang dia buat, dia nampak mesti faham. Kalau dia buat salah, buat silap, dia akan nampak dosa. Jadi tuan-tuan, tak apalah kita awam. Awam. Kita asah, naik jadi khawas. Asah, buat. Naik lagi jadi khawasul khawas. Yang orang panggil dengan golongan arifin, ataupun orang yang sampai kepada maqam ma'rifah khasah. Tapi nak sampai ke makam itu bukan senang. Jadi kita awam. Tapi kita kena ingat, kita akan mengangkat atau naik sampai kita jadi seperti mana Hallaj. Sampai kita jadi seperti mana Imam Ghazali Hujjatul Islam. Sebagaimana kita jadi seperti mana Mahmudin Ibni Arabi. Kita jadi seperti mana Rabi'atil Adawiyah. Kita jadi seperti mana Imam Hasan Al-Basri. Kita jadi seperti mana Ibrahim bin Adham, raja yang ada kerajaan tinggi kerajaannya, pergi mengaji, pergi zikir, pergi wirid, naikkan makamnya kepada makam yang tinggi. Jadi seperti mana ramai berlambak-lambak lagi. Tuan-tuan buka kitab. Dulu masa saya mengaji dulu dengan Syekh Sadiq Habananga. Nama kitab itu Sifatus Safwa. Jadi dia Arab. Bahasa Arab lah. Dia menceritakan nama-nama wali-wali Allah. Satu seorang. Wali Allah yang ini di mana duduk, mana rupa amalan, bagaimana rupa zikir. Wali yang ini macam mana rupanya. Tuan-tuan kena cari ada wali ya? Wali nikah itu dah garanti. Kalau tuan-tuan maknanya yang suami laki-laki, di maknanya ada anak dara, ini memang wali nikah. Tapi yang kita masukkan wali itu wali Allah. Yang kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Allah Taala bagi nikmat ke atas mereka itu, di antara nikmat yang 4 orang golongan itu iaitu golongan auliyaillah, golongan salihin, dan juga anbiya, dan juga golongan syuhada. Jadi makna kita ni nak jadi wali. Tapi janganlah nak jadi wali saja. Minta dengan Tuhan. Jadi nak jadi syahid, boleh tak jadi syahid? Boleh, tapi ikut tak mampu. Kan? Yang pergi-pergi itu tak tahulah dia mau syahid tak, saya pun tak tahu. Yang pergi-pergi ke Syria tu kan, wallahu a'lam lah. Tapi kalau dia memang kerana Allah Subhanahu wa taala pergi, lepas itu dia tak buat benda yang bukan-bukan, dia tidak tertipu dengan orang, mudah-mudahan syahid lah. Mudah-mudahan dia syahid. Tapi kalau dia pun kena kelentung dengan orang, itu saya tak tahu. Ada orang pergi Syria perang, dia syahid. Ada orang pergi ke Palestin, dia perang, dia syahid. Tapi kadang-kadang orang cuba memutarbelitkan apa yang dikatakan jihad. Jihad bukan semata-mata dengan pedang. Jihad maknanya dengan ini. Memang betul itu. Tapi yuk tadi rasa dua tengok ke bumi ni macam udah macam gaya Raban Tebin gayanya. Jadi dia selesaikan hutang dia selesaikan masalah dengan orang, minta maaf apa semua gitu gini, kemudian dia pun belok sana pergi dengan niat semata-mata mati untuk mencapai apa nama syahid. Jadi kita tuan-tuan tak dapat tak apa, jadi ahli. Pilih antara dua. Sama ada kita nak jadi orang yang syahid atau kita nak menjadi orang yang ahli. Ini menjadi tiap-tiap malam tuan-tuan tengok jadual tu berjalan kan. Macam mana jadual tu berjalan, macam itu juga tuan-tuan mengaji berjalan je. Tiap-tiap malam, lepas tu kalau ada subuh, kalau ada duha, kalau ada lepas asar, ngaji je. Dia mau tanya pula, Ustaz, awak ngaji tapi tak mau pandai-pandai. Tak ada je awak ngaji.
Bukan masjid ramai aja, masjid baru bawa ngaji. Oh, di mana-mana bawa ngaji minta ke mana? Belum lagi Tuhan nak bagi. Bila Tuhan bagi besok dah kita sibuk tak ada nak ngajar pula. Maknanya kita ni kena belajar sikit. Okey. Hadis yang datang daripada Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah ni? Aisyah ni isteri Nabi. Aisyah kena tak? Awak tak kena, awak kena Aisyah yang belum sok. Itu pula. Ini Aisyah ni anak kepada Abu Bakar. Dia masa dia bagi apple dengan Nabi. Bagi apple dengan Nabi, Nabi kata apple yang kau bagi dekat aku ni tak masak lagi. Maknanya kau tak boleh lagi bersama dengan aku. Kau belum matang. Pasal Aisyah ni lah di antara isteri Nabi yang paling muda. Yang dara. Bukan yang darah, yang dara. Yang lain semua isteri Nabi ialah janda. Ini seorang yang dara. Aisyah ni. Anak siapa? Anak kepada Abu Bakar. Jadi Aisyah banyak meriwayatkan hadis. Meriwayat macam mana tuan-tuan dan puan sekalian? Contoh, katalah contoh saya duduk macam ini, katalah saya ni Nabi yang sedang menyampaikan hadis. Di antara orang yang mendengar ialah Aisyah. Tapi jangan tuan-tuan pergi besok kedai kopi. Malam tadi Ustaz Mangko sudah tabur dia Nabi. Allah. Saya nak bagi faham tuan-tuan. Fi majal ta'lim. Pada waktu mengaji. Kena faham ya? Saya pun tak nak sebut macam itu. Takut orang, dah jadi Nabi. Dah dia apa ni? Bukan. Fi majal ta'lim. Pada ketika mengaji, saya nak buat contoh. Sedang Nabi bersabda, contoh macam ini, didengari oleh para sahabat. Di antaranya Aisyah. Jadi pasal apa Aisyah dengar? Contohnya berkenaan haid wa nifas. Takkan orang perempuan nak tanya terus kepada Nabi. Pergi tanya, ya Rasulullah, apa cerita darah teman ni dah menyembur? Kalau dia tanya tentu dia tanya dengan Aisyah. Bila tanya Aisyah kata awak pun tak apa tahu juga. Nantilah aku tanya lagi aku. Dia pun tanya. Rumah maksudnya. Lepas tanya-tanya, besok jawab. Sebab itu Aisyah banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi. Kita ni tak ada riwayat. Kita ni dengar. Dengar je tuan-tuan. Dengar hadis je. Ya ke hadis budak pun tak. Kita kena riwayat. Macam mana nak riwayat? Kita kena mendengar hadis daripada orang yang mendengar hadis daripada masyayikh sampai kepada satu Imam Bukhari. Kemudian sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan makna dia mendengar hadis dengan sanadnya. Ada sanadnya. Ada rijal. Baru boleh. Kalau kita dengar gitu-gitu je. Tak ada mendengar maknanya dia punya apa nama sanad itu pada muttasil, maknanya dengan sanad yang muttasil. Berarti bila orang baca hadis bisanadi al-muttasili ila al-Imam al-Bukhari katanya. An tariqi syaikhi kaza wa kaza an tariqi syaikhihi kaza wa an tariqi syaikh. Qala sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang ajar masjid begitu. Ada. Jadi yang ada belajar betul-betul, yang dapat sanadnya, yang dapat ijazahnya, dia akan baca macam itu. Jadi macam ini tuan-tuan, maknanya apa kata Aisyah? Kata Nabi, Aisyah yang meriwayatkan, laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamati illa halaka. Halaka ni maknanya mangkol, pengkol, tumpuk, binasa. Itu maknanya. Faqultu ya Rasulullah alaysa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama dhalika al-'ard wa laysa ahadun yunaqashu al-hisab yawm al-qiyamati illa 'udhiba fi'il madhi mabni lil majhul. Di kalangan tuan-tuan ni ada juga ustaz.
Saya sebut fi'il madhi mabni lil majhul. Aku pula mangkau ustaz sebut ni aku dengar majhul. Majhul tu jahil. Apa makna jahil? Tengin. Oh, tengin ustaz lama kita ya. Bukan. Dia ada fi'il madhi ma'ruf ataupun ma'luf. Satu lagi fi'il madhi dipanggil dengan majhul. Banyak orang. Banyak. Daraballahu mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Dia mari daraba. Daraba tu fi'il madhi mabni lil ma'ruf ataupun ma'luf. Tapi bila kita baca Quran, khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqa. Apa khuliqa? Diciptakan akan manusia penuh dengan kedhaifan. Khuliqa ni fi'il madhi mabni lil majhul. Kata matan jurmiyah fa in kana fi'lu madhiyan dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Kalau sekiranya dia fi'il madhi yang mabninya majhul, maka dia dhammahkan awal dan dikasrahkan sebelum akhir. Jadi itu pasal dia mari ni uzib illa uzziba. Apa kata dia maknanya? Maksudnya tidak ada seorang pun yang dikatakan, yang dikenakan hisab dengan halusi di hari kiamat, melainkan dia akan binasa. Betul ya? Ada ni? Ke lain tak betul? Ada ya? Maka aku berkata ya Rasulullah. Ya tuan-tuan, bila baca ya Rasulullah, jangan baca ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Sebab ya tu huruf panggil, huruf jeru. Oi! Itulah lebih kurang. Kalau Melayu, oi! Oi! Itu nama. Tapi dia mari dengan orang Arab ni ya. Dipanggil dengan nama harfun nida. Ya Rasulullah. Sebab dia ialah munada mudhaf. Ya Rasulullah. Rasul kepada Allah. Maka lam itu dibagi dengan bagi atas. Jangan baca ya Rasulullah. Baca ya Rasulullah. Ya. Tapi kalau kita manggil orang ya Zaid, ya Zaidu, ya Fatimatu, ya Aliyu. Itu kita baca dengan bagi depan, bagi dhamma. Ya Ali, ya Aliyu, ya Zainabu, ya Fatimatu. Itu kita baca dengan hukum macam itu. Itu dalam bab dalam matan ilmiah ke ilmu nahwu. Mana-mana kita dipanggil bab al-munada. Aku berkata ya Rasulullah, tidakkah Allah Taala berfirman fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maksudnya, maka adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia akan dihisap dengan hisapan yang mudah. Dah terima kanan. Tentulah orang baik. Maka bila dia orang baik, maka dia akan dihitung dengan tengok, tak ada tengok tayar kereta lah, saya tengok lampu segini, tak ada lah. Ada lesen ke yuk? Ada, dah, jalan lah. Pasal lesen ada. Tak ada banyak soal. Tapi bila tanya, ada lesen ke yuk? Opel tak mana. Siap. Dengan tayar botak, dengan segini letak, dan apa semua. Lama daripada satu kesalahan jadi banyak kesalahan. Jadi orang tadi, dia orang baik. Dia menerima daripada tangan yang belah kanan. Tentulah hisapannya dengan mudah. Baginda menjawab itu adalah penghadapan manusia di hadapan Allah. Dan tidak ada seorang pun yang dikenakan hisap di hari kiamat kecuali ia akan disiksa. Maknanya kalau orang tu kena hisap, kena soal, kena bedah siasat, kena tanya, tentu kena malu. Tapi kita kena ingat, di antara jenis syafaat Nabi, dia memasukkan umatnya, rekomen kepada Allah Ta'ala masuk syurga tanpa hisab. Jadi kita doa dengan Allah Ta'ala, ya Allah, jadikan aku ni orang yang besok disenaraikan di kalangan mereka yang dimasukkan ke syurga tanpa ada kira-kira. Minta lah kan. Tapi minta-minta pun kena kira jugalah. Aku tahu dah bayar belum. Aku ni jadi suami ni bertanggungjawab ke atas bini aku. Aku ni jadi bini, maknanya adakah aku ni taat ataupun aku nusyus kepada suami? Kalau kita minta dengan Tuhan. Jadi maknanya kita tengok diri kita ni, kalau kita rasa nampak gayanya memang okey lah, ada juga kelemahan, ada juga salah, minta ya Allah,
Maknanya besok bagilah aku syafaat yang ada pada Nabi Muhammad, iaitu makna aku besok dimasukkan ke syurga tanpa hisab. Jet Nabi Muhammad. Jet Nabi Muhammad, bukan jet kereta, jet Nabi Muhammad. Banyakkan selawat. Baca selawat. Selawat apa nak baca? Selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tayat akhir. Selawat apa nama Tibil Qulub, apa nama dipanggil dengan nama selawat Syifa. Ingat selawat Syifa tu kan? Tak ingat? Oh, takkan tak ingat. Kontut. Ya. Kata orang Perak kemetut. Selawat Syifa ni dia power. Dia kata ustaz, kalau kita selawat Syifa, ini macam gaya Nabi pula yang maknanya ubat. Dah. Lagi yang timbul wahara tu, apabila mana mufti Perlis tu dia komplain Dr. Harun dia kata selawat Syifa tu maknanya macam Nabi Muhammad pula menyembuhkan. Bila pula Nabi Muhammad menyembuhkan? Tak ada. Cuma ada sebut nama Nabi Muhammad. Yang menyembuhkan siapa? Fahuwa yashfin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bila aku sakit, dia yang menyembuhkan. Allah Ta'ala, bukan Nabi Muhammad. Cuma Nabi Muhammad ni kekasihnya. Kita selawatlah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pendek ya. Tak sampai pun daripada masjid ni ke masjid dia kok. Jadi apa tuan-tuan, carilah, ini memang masyhur selawat Asy-Syifa. Kami pun dalam perubatan Darus Syifa, di antara doa-doa yang kita baca mohon dengan Allah Ta'ala ialah selawat Asy-Syifa. Selawat Syifa. Kalau tengok anak tu biut penuh, selawat Syifa. Baca surah Taha. Tengok anak tu ngapai-ngapai tak kuat ingatan atau tak apa kuat, pegang ubun-ubun kepala. Baca Fatihah. Fatihah ni ialah ibu bagi segala ubat. Dah habis kita baca Fatihah, baca ganjil 3, 5, 7, 9, balun berapa kali pun. Lepas tu kita baca surah Al-A'la. Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Baca daripada mula sampai habis. Sampai Suhufil ula Suhufi Ibrahim wa Musa. Dah habis tu, apa nak baca? Ulang. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Ulang berapa kali? 7. Dah 7 kali kita baca sanuqri'uka fala tansa. Baca balik Sabbihis. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan ahwa. Sampai habis Sabbihis. Baca balik tadi. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. 7 kali. Dah baca 7 kali, baca balik Sabbihis. Habis Sabbihis, baca lagi Sanuqri'uka fala tansa 7 kali. Minta dengan Tuhan, ya Allah, anak ni yang tadi tak buat. Mungkin dia banyak dosanya atau mungkin lemah otaknya. Mudah-mudahan dengan baca ayat ini, dia ni nanti kita minta dengan Tuhan. Kita boleh bukan kata anak kita, boleh kan? Ngaji aku, ustaz mangkuk, ngaji tak faham gitu. Kan? Apa pasal? Kita buat sendiri lah bukan. Sedang ubun. Buat benda tadi. Baca Fatihah 3 kali, baca ulang Sabbihis tadi. Nak top up sikit boleh baca surah Taha ayat 1 sampai ayat 5. Lepas tu top up lagi dengan selawat Syifa.
Tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tapi jangan sekali buat berubat. Kalau sekali terus nak sembuh, tak maunya. Kenalah berubat banyak kali. Tengok berubat 4-5 kali, rupa-rupanya sembuh. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita berubat banyak kali pun tak sembuh. Tak apalah, Tuhan belum bagi lagi. Kalau Tuhan nak bagi, maka dia bagi. Kalau Tuhan tak nak bagi, maka dia tak bagi. Tapi kalau dah kita minta ud'uni astajib lakum, Tuhan kata, kau minta dengan aku, saya aku akan makbulkan. Maknanya, cuma dia. Tapi kena baca betul-betul. Jangan baca usuk. Wa zakara asma rabbih fa shalla. Ada tuan-tuan orang Melayu kita mengamalkan ajaran sesat. Orang suruh baca sabihi betul-betul dia baca. Dia ambil katanya daripada Pak Haji mana wa zakara asma rabbih fa shalla. Untuk lain tak beriman. Baca itu untuk Allah Ta'ala. Jangan pukul makna daripada apa yang kita baca itu menyalahi daripada kaedah yang sebenar. Tak boleh tak? Ini bukan kuliah.